Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ismail bin Ishaq, nombor metrik 275-997 dari UM Sinto. Kerajaan telah mengumumkan beberapa inisiatif pembaruan untuk mengukuhkan ketabaran fiskal dalam Belanjawan 2022. Pengenalan Akta Tanggungjawab Fiskal yang merupakan antara inisiatif tersebut telah dibentangkan di Parlimen pada tahun 2021. Pengenalan akta ini menyokong komitmen kerajaan untuk mengukuhkan kewangan awam melalui peningkatan disiplin fiskal, kebersanan perbelanjaan dan keterusan. Undang-Undang Tanggungjawab Fiskal FRL merupakan dokumen perundangan yang merangkumi standard, peraturan dan prosedur berkaitan urusan fiskal dan belanjawan. Undang-undang ini bertujuan mengukuhkan kewangan awam bagi memastikan kemampuan fiskal jangka masa panjang atau sederhana dan pelaksanaan FRL yang berkesan menyumbang kepada kestabilan fiskal, keterusan, accountability dan proses belanjawan yang teratur. Akta Tanggungjawab Fiskal terus memainkan peranan bagi menyokong pemulihan ekonomi dan dalam situasi pandemik COVID-19. Gelombang ketiga penularan wabak ini memberi cabaran besar kepada kemampuan fiskal kerajaan, terutamanya dalam mengimbangi impak kepada generasi masa hadapan. Kerajaan juga secara proaktif telah meneruskan dasar yang fleksibel dan pragmatik demi melindungi rakyat dan perniagaan serta menyokong ekonomi dalam menghadapi situasi yang luar biasa ini. Kerajaan terus menyediakan sokongan fiskal yang besar pada tahun 2021 melalui pakej bantuan dan rancangan ekonomi tambahan bagi mengurangkan impak buruk pandemik dan langkah kawalannya. 4 pakej tersebut yang bernilai lebih 225 bilion telah diperkenalkan pada tahun ini, iaitu Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia (PERMAI), Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi (Memperkasa), Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi Tambahan (Memperkasa Plus), Plan Jana Sumber Ekonomi Negara (PENJANA) dan Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi (PEMULIH). Pendirian fiskal kerajaan persekutuan terus memberi keutamaan untuk maju negara keluar daripada krisis pandemik. Sokongan fiskal yang ketara dijangka mampu mengawal penularan COVID-19, menyokong aktiviti ekonomi yang domestik, menjana pelaburan, merangsang pembelanjaan penggunaan dan mewujudkan peluang pekerjaan. Pelaksanaan langkah pemulihan yang lebih bersasar telah memberi kesan positif kepada ekonomi dan membuktikan melalui pertumbuhan ekonomi yang kukuh sebanyak 7.1% pada separuh pertama tahun ini. Susulan proses peralihan politik yang lancar serta kesinambungan dasar yang jelas, kerajaan yakin ekonomi akan pulih dan mencatat pertumbuhan positif pada 2021 dalam situasi pemulihan ekonomi global yang tidak seimbang dan tidak menentu. Operasi fiskal kekal proaktif dan pantas bertindak balas terhadap persekitaran ekonomi dan keutamaan dasar yang dinamik. Usaha untuk meningkatkan keberkesanan dan kecakapan perbelanjaan akan disokong oleh langkah perbelanjaan berhemah serta mengoptimalkan persekitaran operasi sesuai dengan norma baru. Selain itu, strategi untuk meningkatkan keakuan hasil akan dilaksanakan dengan lebih tersusun tanpa menjejaskan momentum pemulihannya. Okey, nilai dan faedah Akta Tanggungjawab Fiskal ialah satu reformasi institusi bagi mengukuhkan lagi kewangan awam dan negara melalui peningkatan disiplin fiskal. Okey, Kementerian Kewangan telah setuju untuk mengubah akta ini dengan menggunakan satu jawatan kuasa pemandu dan jawatan kuasa teknikal bagi memerincikan lagi konsep serta angkat kerja akta ini. Okay, dengan adanya bantuan kepenggalan serta pandangan daripada pihak yang berkaitan seperti Jabatan Akauntan Negara, Jabatan Audit Negara, Jabatan Pegawai Negara dan IMF adalah salah satu usaha yang sangat penting bagi mendapatkan input terbaik dalam rangka akta yang lebih komprehensif dan terbaik dan sesuai dilaksanakan di Malaysia. Okay. Faedah yang kita dapat daripada akta ini ialah meningkatkan tatbik urus proses pemulihan kerajaan agar selaras dengan prinsip accountability awam terus nilai faedah terbaik, saingan terbuka serta adil dan sama-sama. Okay. Yang kedua iaitu memupuk perolehan lestari melalui penempatan dasar dan bantuan menyokong pembangunan ekonomi, sosial serta pengurusan kerajaan yang lebih cekap. Okay, yang ketiga ialah mewujudkan mekanisme semak dan imbang melalui penyediaan platform aduan terhadap pelanggaran apa-apa peraturan kerajaan daripada mana-mana pihak.
Okey, yang keempat iaitu yang terakhir iaitu menguatkuasakan kawalan pematuhan ke atas pihak yang didapati menyalahgunakan kuasa, cuai atau tidak melaksanakan oleh kerajaan berdasarkan peraturan yang berkuat kuasa termasuk individu, syarikat, kontraktor maupun firma yang memungkiri perjanjian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aizat Fifi bin Maliki 276048, salah seorang pelajar yang mengambil jurusan GMGF 2023 Pentadbiran Kewangan. Saya akan menerangkan tentang cabaran yang akan dihadapi oleh negara untuk melaksanakan akta tersebut. Tujuan kerajaan mencadangkan akta tanggungjawab fiskal ini adalah untuk bermatlamatkan kesejahteraan rakyat dalam mengawal perbelanjaan awam yang defisit. Sekarang ni pun kita tahu dah, kita setiap tahun semuanya defisit, dan untuk mengurangkan hutang negara akibat daripada beban hutang negara yang semakin meningkat, terutamanya akibat daripada skandal kewangan, salah laku pengurusan kerajaan, tadbir urusan lemah dalam kaki tangan penjawat awam, yang semua ni turut menyumbang kepada ketirisan dan kelemahan dalam pentadbiran kewangan kita. Jadi cabaran kepada pelaksanaan ini tentulah terhadap pelaksanaan akta itu sendiri. Pelaksanaan akta ini bakal kemungkinan memerlukan kerajaan untuk menubuhkan lagi agensi atau jabatan baru, kan? Seperti yang kita lihat sebelum ni, apabila berkeperluan untuk akta itu telah digubal, mesti ada agensi yang akan ambil tanggungjawab untuk melaksanakan penguasaan peraturan, undang-undang serta hukuman yang ada dalam akta tersebut. Oleh itu, kerajaan sendiri perlu ada accountability untuk menentukan bahawa wang negara hasil titih peluh pembayar cukai ini tidak dibazirkan begitu sahaja, dan memastikan segala halangan kepada pelaksanaan akta ini mencapai kehendak matlamatnya. Dan menjadi satu cabaran bagi pihak kerajaan untuk menentukan mana aset yang benar-benar cair. Ini salah satu cabaran lagi lah. Sebab dia nak kena teliti betul-betul semua ni untuk buat belanjawan dulu, untuk menepati pelaksanaan akta tanggungjawab fiskal ini. Contohnya macam masa kita kena tekanan kewangan lah ketika pandemik COVID-19 ni kan, dengan peruntukan hasil negara pun merosot, rakyat pun kena PKP, duduk rumah kan. Jadi kerajaan kena tentukan semua ni. Dan semua mengetahui bahawa negara kita sekarang ni menanggung beban hutang yang tinggi. Tapi semakin banyak hutang, kalau kita tengok dalam parlimen kan, apa yang diumumkan, apa bajet-bajet yang diusulkan, semakin banyak pula belanja yang diperuntukkan. Dan seperti yang kita sedia maklum sebelum ni, segala kelemahan yang dilaporkan dan yang disyorkan oleh ketua audit negara, kadang-kadang orang tak ambil peduli. Jabatan audit negara ni, ketua audit negara ni dia bagi tahu kat mana kelemahan kita perlu betul, tapi kita tengok jabatan dengan agensi kerajaan ni kadang-kadang ambil sambil lewa saja perbetulkan, dan tiada hukuman yang berat dikenakan terhadap kecuaian, ketidakkecekapan dan ketidakakuran yang dilakukan oleh pejabat awam dan agensi kementerian di bawahnya untuk mengatasi ketirisan dan kelemahan ini. Okey, seterusnya, saya Muhammad Fuad bin Abdul Rahman. Saya akan membentangkan pelaksanaan akta yang serupa di negara maju. Terdapat pelbagai agensi-agensi yang mentadbir sistem kewangan negara, seperti Jabatan Akuntan Negara, Jabatan Audit Negara, Jabatan Peguam Negara dan International Monetary Fund IMF yang melaksanakan kewangan negara. Sebagai langkah memastikan kemampanan fiskal pada jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, dokumen perundangan yang merangkumi standard peraturan dan prosedur berkait pengurusan fiskal dan belanjawan telah dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa negara maju di dunia, di mana salah satu negara maju di dunia ialah negara China. Okey, negara China. Negara China merupakan salah satu negara terbesar di Asia yang mempunyai kemajuan ekonomi yang jauh hadapan. Sekitar tahun 2000 dan ke atas, negara China mula menerapkan konsep desentralisasi fiskal sebagai langkah untuk meningkatkan sektor ekonomi dan kewangannya.
Negara China telah menghadapi krisis ekonomi terbesar pada tahun 2019, yaitu akibat pandemik COVID-19. Akibat daripada usaha dan mencegah penularan COVID-19, Bank Pusat China telah membelanjakan hampir 1.2 triliun yuan dalam anggaran 712.29 bilion ke dalam pasaran melalui operasi repo bagi membayar kos carian suntikan vaksin. Dengan pelaburan dagangan yang begitu besar, pasaran China merancang dan bergiat aktif semula melalui transformasi fiskal bagi memperkukuhkan ekonomi negara tersebut. China Securities Regulatory Commission, yaitu CSRC, telah mengambil keputusan meneliti pelbagai faktor dan sedang mempertimbangkan untuk melancarkan pasaran Asia, yaitu bagi mengurangkan penjarakan dan membantu peniaga melakukan dagangan dalam talian. Okey, negara Indonesia pula. Negara Indonesia juga tidak ketinggalan dalam usaha menstabilkan masalah ekonomi di negaranya. Melihat masalah ekonomi Indonesia yang semakin merunsing akibat pandemik, pelbagai strategi telah dilancarkan oleh kerajaan Indonesia untuk mengenangi krisis ekonomi di negaranya. Salah satu ialah dengan menambah baik dasar fiskal. Indonesia juga telah mengumumkan untuk melaksanakan dasar rancangan fiskal, ialah salah satu usaha kerajaan untuk menyokong perkembangan ekonomi negaranya. Selain itu, dasar rancangan fiskal juga penting untuk memulihkan kestabilan ekonomi dalam menghadapi kemelesetan atau krisis keuangan. Penggunaan dasar rancangan fiskal ini adalah berdasarkan keupayaan instrumen rancangan fiskal yang dimiliki oleh kerajaan untuk menggalakkan peningkatan pengeluaran ekonomi dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Okey, kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat daripada keseluruhannya adalah turun naik dalam pentadbiran keuangan sudah pasti pernah dilalui oleh setiap negara, termasuklah negara Malaysia dan seluruh negara. Hal ini semestinya akan memberi kesan kepada kadar pertumbuhan ekonomi negara. Memandangkan ekonomi keuangan di Malaysia belum pulih sepenuhnya, Akta Tanggungjawab Fiskal ini merupakan perkara yang agak baru dan merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam usaha memaksimumkan hutang negara dan mengawal perbelanjaan awam yang defisit. Akta ini merupakan salah satu ide yang mewujudkan rang undang-undang yang boleh mengawal setiap proses perolehan dan pengurusan keuangan agar takbir urus, accountability dan ketulusan dalam pengurusan fiskal negara dapat ditingkatkan. Pengurusan keuangan negara yang stabil adalah sangat penting agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Sekian pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih.